Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Naimah dari SMK Datuk Siamat. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Naimah. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share di channel Cikgu Naimah. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar aspek seni bahasa 4.1.1 memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respon peribadi yang sesuai terhadap karya. Dan hari ini kita akan belajar teknik menjawab Bahasa Melayu Standard. Selamat menonton! Saya akan menggunakan 3 kaedah iaitu kaedah P, kaedah B dan kaedah T. Mari kita lihat apa yang dikatakan kaedah P. P untuk potong. Kata yang perlu kita potong ialah kata pangkal ayat seperti hatta, maka, syahadan, adapun, kalakian, sebermula, alkisah, arakian dan seumpamanya. Selain itu, kata yang perlu kita gugurkan juga ialah partikel lah, partikel ta dan sebagainya. Partikel-partikel ni perlulah kita potong menggunakan pensel. B untuk bulatkan. Kata yang anda perlu bulatkan ialah kata yang anda perlu kekalkan. Apakah kata yang perlu anda kekalkan? Pertama, kata bahasa istana atau bahasa dalam. Dan pastikan anda dapat membezakan bahasa istana dan bahasa klasik. Sebab bahasa istana anda perlu kekalkan dan untuk bahasa klasik anda perlu ubah kepada Bahasa Melayu Standard. Kataan lain yang perlu anda bulatkan ialah tanda baca. Tanda baca hendaklah betul, terutamanya tanda buka dan penutup kata. Tanda pembuka dan penutup kata anda hendaklah bulatkan supaya anda tidak tertinggal tanda baca tersebut. Dan anda perlu T iaitu tahu. Apa yang anda perlu tahu? Yang pertama, kekalkan isi asal. Jangan gugurkan mana-mana isi dalam petikan. Itu yang pertama. Kedua, gunakan bahasa yang gramatis. Kerana terdapat banyak kesalahan tata bahasa dalam prosa klasik. Anda juga perlu tahu bahawa anda perlu kekalkan bentuk cakap ajuk. Dan jangan sekali-kali tukarkannya kepada cakap pindah atau laporan. Seterusnya, anda perlu kekalkan struktur ayat aktif dan ayat pasif. Bermaksud, anda tidak boleh menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya. Anda juga perlu kekalkan struktur ayat bersusunan biasa dan ayat bersusunan songsang. Prosa bahasa Melayu klasik banyak menggunakan ayat bersusunan songsang yang mengelirukan. Anda juga perlu tahu bahawa anda perlu tukarkan kata atau frasa yang berunsur bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Hal ini bukan bermaksud anda perlu memberikan makna atau takrif
bahasa Melayu klasik tersebut. Anda perlu tahu bahawa jawapan hendaklah dalam bentuk perenggan, bukan dalam bentuk ayat. Sekiranya prosa klasik dalam 2 perenggan, jawapan anda juga hendaklah dalam 2 perenggan. Mari kita lihat contoh soalan. Baca petikan bahasa Melayu klasik dengan teliti, kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Jadi anda perlu ingat, tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Petikan ini diambil daripada buku terbang Dipipiskan Lada dalam buku antologi Sejadah Rindu tingkatan 5. Cara untuk menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard, anda perlu tahu 3 kaedah tadi, iaitu kaedah P untuk potong, kaedah B untuk bulatkan dan kaedah T untuk tahu. Sekarang saya akan gabungkan kaedah PBT serentak. Mari kita mulakan. Telah dipandang oleh orang Siam. Orang Siam ini perlu dikekalkan kerana ini adalah kata ganti nama. Api tiada terbilang lagi banyaknya. Bulatkan tanda baca. Maka kata pangkal ayat. Potong. Anda potong menggunakan pensel ya. Kata hulu balang Siam. Ni nama, jadi anda perlu bulatkan tanda baca pembuka kata. Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka. Nama negeri, bulatkan, dan tanda baca bulatkan. Tiada terbilang lagi, bulatkan. Jikalau ia datang, apa hal kita? Tanda soal, bulatkan kerana perlu dikekalkan. Sedang sebuah perahunya tadi tiada terlawan oleh kita. Noktah dan tanda penutup kata, bulatkan. Sambung perenggan yang kedua. Maka, ini adalah kata pangkal ayat. Potong. Kata awi dicu. Awidicu, nama, jadi bulatkan. Tanda baca juga bulatkan. Benarlah seperti kata kamu itu. Tanda baca, bulatkan juga. Marilah kita kembali sementara belum siang ini. Tanda baca dan bulatkan. Anda diingatkan sekali lagi bahawa anda perlu tanda menggunakan pensel supaya sekiranya ada berlaku kesilapan, mudah untuk anda padam. Okey, sekarang mari kita tulis. Kita pergi ke langkah kedua, iaitu menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Okey, sekarang kita mulakan. Telah dipandang oleh orang Siam. Okey, tiada perubahan di sini. Api tiada terbilang lagi banyaknya. Untuk menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard, sebaik-baiknya kita tukarkan mengikut frasa-frasa atau klausa. Contoh, telah dipandang oleh orang Siam. Okey, kita tukarkan yang ni dulu. Okey, itu tiada perubahan. Api tiada terbilang lagi banyaknya. Okey, api kekalkan. Tiada saya ingin tukarkan kepada tidak. Kataan moden. Bahasa Melayu moden, api tidak terbilang lagi banyaknya. Okey, kekalkan.
Maka tadi kita potong kan. Jadi kita gugurkan. Kata hulu balang siam. Okey, kekal. Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini. Perkataan ini saya gugurkan. Ini adalah bahasa Melayu klasik. Tiada terbilang lagi. Perkataan tiada saya tukarkan kepada tidak. Tidak terbilang lagi. Nota. Jikalau ia datang. Jadi ia ni merujuk kepada perahu Melaka. Jikalau perahu Melaka datang, jikalau perahu Melaka datang, jikalau perahu Melaka datang, apa hal kita? Apa hal kita? Kita perlu ubah kepada bahasa Melayu moden yang gramatis, menggunakan ayat yang gramatis. Apa hal kita? Apa yang akan berlaku kepada kita? Apa yang akan kepada kita sedang sebuah perahunya tadi. Perkataan sedang saya akan tambah partikel kan. Sedangkan sebuah perahu tadi nya saya gugurkan. Sedangkan sebuah perahu tadi, sebab perahu tu dah tulis dah di sini. Sedangkan sebuah perahu tadi tiada terlawan oleh kita. Tiada terlawan saya tukar kepada tidak. Tidak terlawan oleh kita. Kekalkan. Maka kata awi dicu, maka saya akan gugurkan. Huruf K kita tukar kepada huruf besar. Kata awi dicu, kekalkan tanda baca. Benarlah seperti kata kamu itu. Jadi partikel lah saya akan gugurkan. Benar seperti kata kamu itu. Seperti pun saya akan gugurkan. Sebab menjadi ayat yang gramatis. Benar kata kamu itu. Okay. Benar kata kamu itu. Marilah kita kembali. Marilah kita kembali sementara belum siang ini. Sepatutnya apa? Sementara hari belum siang. Dan ini saya akan gugurkan. Dah siap. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang pertama tadi kita potong dan bulatkan. Langkah yang kedua kita tukarkan. Dan langkah yang ketiga ini kita akan baca semula, semak semula dengan membaca dan pastikan sekiranya masih ada kesilapan, kesalahan, boleh betulkan lagi. Jadi anda perlu semak semula setelah habis. Telah dipandang oleh orang Siam, api tidak terbilang lagi, tidak terbilang banyaknya. Perkataan lagi saya nak gugurkan. Telah dipandang oleh orang Siam, api tidak terbilang banyaknya. Kata hulu balang Siam. Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka. Tidak terbilang lagi. Jikalau perahu Melaka datang, apa yang akan berlaku kepada kita? Sedangkan sebuah perahu tadi pun. Okey, saya akan tambah pun di sini. Pun tidak terlawan oleh kita. Ayat ini tidak gramatis sebab ini kita kata ganti nama diri kedua. Jadi sepatutnya kita kena berada di hadapan. Sedangkan sebuah perahu tadi pun kita tidak terlawan. Okay, kita akan ubah ke depan. Ini adalah hukum ayat aktif, ayat pasif. Masih kekal ayat pasif ya.
terlawan. Boleh? Sedangkan sebuah perahu tadi pun kita tidak terlawan. Itu pun saya nak gugurkan. Benar kata kamu, marilah. Lah pun saya akan gugurkan partikel lah. Kembali adalah kata klasik, jadi saya nak ubah. Sekiranya anda ingin mengetahui cara untuk mencari makna kembali, anda hanya perlu typekan PRPM, Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Kemudian anda type kataan tadi, kembali. Dan klik cari. Kembali bermaksud pergi ke tempat asal, balik, pulang. Jadi saya akan gunakan kembali kepada pulang. Saya ulang kata Awidicu, benar kata kamu. Mari kita pulang sementara hari belum siang. Jadi selesailah sudah kita menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Selamat mencuba dan semoga berjaya. Terima kasih kerana sudi menonton hingga akhir rancangan. Jumpa kita lagi di video-video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share di channel Cikgu Naimah. Terima kasih.